Cuba kita lihat bagaimana aliran ini dibawa masuk ke dalam gerakan Islah di Nusantara. Saya terlupa untuk memaklumkan kepada tuan-tuan, sebenarnya saya ini, walaupun topik saya ini berbentuk Islah, tapi saya ini boleh saya katakan saya ini dari sudut amalan saya bukannya salah, tapi amalan saya adalah khalaf. Jadi amalannya adalah khalaf, tapi tak ada masalah lah, walaupun platform di sini platform Jabatan Al-Quran dengan kerjasama Perlis dan sebagainya, tak ada masalah, sebab perbezaan pendapat itu adalah merupakan sesuatu yang biasa. Tapi saya mengemukakan pendekatan Islah, ulama Islah dalam memahami Al-Quran seolah-olahnya adalah berdasarkan kacamata saya sebagai seorang khalaf. Cuba lihatlah apakah lontaran idea itu sifatnya negatif atau positif. Semua saya harapkan kalau dianya manfaat, maka kita boleh gunakannya, boleh istifadahkannya, dan kalau kita rasakan dia lontaran idea saya itu tidak tepat, maka perbetulkan saya. Dari sudut sejarahnya kita dapati gerakan Islah ini muncul pada akhir abad ke-19 di Mesir. Fakta ini sudah dimaklumi oleh semua, muncul di Mesir, dan yang mana Mesir pada waktu itu menjadi pusat pengajian ilmu Islam sedunia. Umat Islam, pelajar-pelajar dari seluruh pelosok dunia, termasuk pelajar-pelajar di Nusantara, ke sana untuk mendalami ilmu agama, untuk mendalami ilmu Al-Quran dan Hadis setelah mereka menamatkan pengajian di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi yang menariknya, kenapa berlakunya migrasi ini? Sepatutnya tidak perlu berlaku migrasi itu, kerana Makkah dan Madinah sebelumnya sudah mendominasi pusat-pusat pengajian di rantau Timur Tengah. Tetapi apabila munculnya Mesir sebagai pusat pengajian baru, maka para pelajar di sana beralih arah, lalu mereka melanjutkan pengajian mereka di Mesir ini. Jadi sudah pasti berlakunya migrasi ini adalah disebabkan faktor-faktor, disebabkan munculnya dorongan-dorongan yang akhirnya menyebabkan mereka ini meneruskan pengajian di Mesir itu. Jadi sebagai contoh, saya memetik pernyataan Peter Riddle dalam bukunya yang mengatakan minat pelajar-pelajar dari Asia Tenggara, dari Nusantara yang sebelumnya menuntut di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, selepas itu meneruskan pengajian di Makkah, adalah disebabkan oleh berlakunya perubahan ini, berlakunya perubahan atau perkembangan Islah di Timur Tengah ini, yang disifatkan oleh Peter Riddle sebagai satu institusi pendidikan yang terbaik yang mampu menyediakan model Islah kepada para ulama, termasuk ulama Nusantara. Jadi, dan apabila begitu keadaannya, maka kita dapati dari segi shortcutnya, mereka belajar di sana, selepas itu mereka pulang ke tanah air dan mereka mengembangkan pemikiran mereka itu kepada masyarakat tempatan berasaskan menerusi 3 cara. Yang pertama menerusi pendidikan, yang kedua menerusi penerbitan akhbar dan majalah, dan yang ketiga menerusi penghasilan karya.